Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ittaqullah usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat fayastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa yubaddilannahum min ba'dihi khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Alhamdulillah, terima kasih kerana pada petang ini jemput saya datang ke sini. Saya pun tak tahu ini program apa sebenarnya. Tanya asatiza. Tanyalah Asatiza. asatiza. Memang bawa pelajar, inisiatif pelajar. Dia ada poin ke untuk kamu? Bila kamu hadir ke program macam ni, ada poin tambahan untuk ada inisiatif sahaja. Okay, alhamdulillah. Jadi topik kita berkaitan dengan adakah Rasulullah berpolitik. Itulah lebih kurang. Adakah Rasulullah SAW berpolitik? Jadi sebelum saya bercakap tentang adakah Rasulullah SAW berpolitik, pertama sekali suka saya sebutkan di sini bahawa dalam pertemuan di mana-mana pun, bila-bila pun, mungkin anda pun pernah bersama dengan saya dalam program silap saya dulu solat, ada kat sebelah sana saya pergi. Saya tak tahulah anda sertai sekali ke tidak. Yang penting saya tidak lupa untuk mengajak kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan di langit dan di bumi, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, berhak dipatuhi dengan sebenar-benarnya. Dan bila kita menyebut perkataan Rabbil Alamin, itu sebenarnya kita pun dah mengetahui satu benda. Kita perlu sedar sebenarnya dalam mukadimah ini pun dah ada satu perkataan yang tersirat. Bila sebut Rabbul Alamin, maknanya Tuhan yang menguruskan sekalian alam. Bila bercakap tentang Islam, maknanya Islam adalah agama Allah, yang mana agama itu adalah sunnah ataupun qanun, dipanggil sunnatullah, ataupun qanun yang mana untuk mentadbir sekalian alam ini. Sama ada pentadbiran itu berlaku secara langsung ataupun tidak langsung. Pentadbiran itu dia berlaku secara langsung ataupun tidak langsung. Langsung maksudnya yang memberi kesan ataupun yang terkesan dengan tindakan kita. Contohnya bila kita tahan seseorang, orang itu pun berhenti. Maka kalau kita bercakap tentang dalam konteks ilmu akidah ataupun ilmu qada dan qadar, dia berhenti itu bukan pasal saya tahan, tapi qada dan qadar Tuhan. Tapi di sini Allah buatkan sebab musabab dalam konteks pengurusan, dalam konteks kuasa yang sedikit yang Allah beri kepada kita. Maka ada benda yang kita boleh corakkan. Kita nak pilih warna merah ke, nak pilih warna hitam ke, selain dari warna biru dan warna hijau. Tak apa saya sebut itu. Kopiah pun biru nampak. Allahu Akbar. Kebetulan ada dalam kereta warna biru nampak. Jangan menuduh saya berwarna biru pula, tak berminat mana. Tadi pun saya ada cakap itu, tak apa, saya sebutkan dulu dalam konteks
mukadimah ni. Kemudian selawat dan salam untuk junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mengenang jasa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kepada kita agama Islam setelah Nabi berjuang lebih kurang 23 tahun. Perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Baiklah. Sekarang merujuk kepada topik yang disebut, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpolitik? Pada saya sebenarnya persoalan ini adalah persoalan yang mungkin saya boleh katakan nakal. Persoalan ini nakal. Persoalan seumpama kita tengok matahari, kita tanya itu matahari ke? Itu contoh. Ataupun kita lalu perangai orang Melayu. Orang Melayu kita bila kita jumpa sama-sama kita, ada benda-benda kadang-kadang yang tak relevan, tapi dia dah menjadi perangai dan kebiasaan. Mungkin orang lain kalau datang, baru ni saya jumpa dengan beberapa orang, salah seorangnya dari Jerman dan ada beberapa orang juga dari Bosnia. Dia kata, kenapa orang Melayu bila dia lalu sebelah kita, kita sedang makan, dia tanya kita, duk makan ke? Jadi sebenarnya perkataan itu sudah menjadi satu budaya. Menjadi satu budaya pasal kita tak ada cara lain nak tegur. Kita tidak dalam, minta maaf saya sebut bukan anti Melayu ni, tapi bahasa Melayu dan ungkapan Melayu kaya tapi tidak sekaya ungkapan orang lain. Rugi bila kita tidak ada banyak benda kita tidak selitkan Islam. Misal kata kalau makan, bila makan, kalau kita jumpa dengan orang, kalau orang Arab, kalau orang Bosnia lah saya sebut, orang putih saya tak tahu dia cakap apa. Kalau orang Bosnia, kalau saya lalu, misal kata saya sedang makan, ada orang lalu, dia tak kata sedang makan ke? Dia nak tegur kita, dia tak akan tanya makan ke? Dia tak akan tegur gitu. Dia akan kata prihatno. Maknanya mudah-mudahan makan itu dengan selera, maksud dia. Dia ada perkataan doa. Kalau orang Arab, okey, kita tolak budaya, kita ambil dalam konteks Islam. Orang Arab, Allah ajar dalam Al-Quran, fakulu hani'an mari'an. Makanlah dengan hani'an mari'an, maknanya makan tenang, relax, dan juga mari'an dengan orang kata berselera, sedap, mengenyangkan, tak menyakitkan. Jadi bila kita, kalau orang Arab, bila kita jumpa dengan dia ataupun dia lalu sebelah kita, kita sedang makan, biasanya lah dia akan sebut hani'an lakum. Dia kata hani'an lakum. Maksudnya dia ambil lafaz itu dari Al-Quran. Kita pun jawab hana'akumullah. Hana'akumullah. Biasa kita jawab begitu. Kalau tak tahu nak jawab pun, semua kita kata syukran. Tapi apa yang kita nak sebut di sini, bahasa kita sebenarnya dia boleh menjadi kaya. Ini saya cakap baru dalam konteks bahasa sebelum kita masuk. Pasal kadang-kadang kita nak cakap secara direct. Saya beritahu teranglah, saya tak nak cakap secara terlalu terperinci. Pasal dan jemputan ni pun bukannya jemputan lama, jemputan ad hoc je ni. Saya pun tengah memandu, dia telefon. Siapa dia telefon, wallahualam. Saya pun terfikir, spontan saya terfikir, budak-budak ni sama ada dua kemungkinan. Pertama, dia tak jumpa ustaz lain. Yang kedua, ustaz yang dijemput membatalkan, maka dia terpaksa. Maka tak apalah, dia kata. Saya pun fikir, saya datanglah dengan keadaan. Maka kalau nak harap sesuatu yang terlalu terperinci, saya tak sediakan apa-apa. Tapi insyaAllah benda yang saya sediakan cukup, insyaAllah. Pasal ada benda yang kita tidak perlu kepada perincian. Kadang-kadang perincian ini menimbulkan was-was yang kita takut. Saya kata kamu ambil wudu, nak basuh tangan, kena tak? Kamu menggosok, gosok air tadi
tangan dah angkat, ini air tu air mustamah pula. Alah, gosok pula. Jadi bila sampai ke satu tahap perbincangan itu dipanggil, kadang-kadang perbincangan itu bila dah terlalu detail sangat, bila perbincangan dia terlalu detail, dia banyak kadang-kadang menimbulkan rasa was-was. Sebab itu saya pernah terbaca dalam satu tulisan, saya lupa penulis dia, barangkali ada dalam ni ataupun mungkin dalam apa ni, pendrive saya, tapi pendrive saya rosak. Baru seminggu dua ni rosak. Buka tak dapat. Tapi saya ada tulis siasah apa ni, fikru siasah inda Ibn Khaldun. Saya ada pernah baca panjang orang tulis berkaitan dengan cara pemikiran Ibn Khaldun dalam politik. Antaranya Ibn Khaldun sendiri menyatakan untuk menjadi seorang pemimpin, tak kiralah pemimpin peringkat mana, dia kata sebenarnya kita tidak perlu sangat kepada, dalam konteks sekarang tidak perlu sangat kepada apa ni, kepimpinan yang keterlaluan apa ni, kajian. Pasal bila dia sampai satu tahap, dia akan banyak timbul persoalan. Orang bila sampai satu tahap, dia akan timbul banyak persoalan. Dan bila timbul banyak persoalan, sebelum dia sempat melakukan sesuatu, tiba-tiba datang teori baru, dia nak mempraktikkan benda yang baru, maka dia akan bertindih teori. Bila bertindih teori, dia tidak menambah baik. Bertindih teori boleh merosakkan kerja. Bertindih teori, macam kamu menulis, contoh menulis khat. Saya ambil ini contoh saya, Ibn Khaldun tak sebut. Mungkin kamu tahu beberapa jenis khat, khat sulus, khat raka'ah, khat diwan. Saya sebut nama je, pasal saya baru ni didedahkan sikit. Ada satu kursus berkaitan dengan khat. Saya tak berapa tahu lah khat ni. Tapi kalau orang tanya, orang tunjuk sekarang khat apa, saya tak boleh nak beritahu, pasal saya tak belajar. Kalau kamu tulis sulus contohnya lah, saya tak tahu macam mana, kamu rasa cantik. Sedang-sedang kamu menulis, tiba-tiba rasa khat dewan pula, kamu apa tulis. Jadi bercampur khat itu dalam satu karangan, dia tidak menambah cantik sebenarnya. Bila bertambah apa, bila apa ni, teori ataupun perasaan yang mempengaruhi kita itu dalam dalam satu kerja itu ada terlalu banyak idea, kadang-kadang dia tidak semestinya dia tidak menambah cantik, tapi kadang-kadang dia boleh merencatkan kecantikan. Padahal khat ini semua cantik belaka, tapi kalau kita tulis dalam karangan kita tu dengan khat yang bercampur, maka orang akan tengok. Macam saya baca, kadang-kadang ada budak-budak nakal di atas SMS. Bukan nakal macam mana, budak-budak dihantar campur tulisan huruf besar dengan huruf kecil campur. Saya kalau orang hantar berita tak kerti nak baca. S huruf besar, Y huruf kecil, S huruf besar, A huruf kecil, Y kecil, A huruf besar pula. Apa benda dia tulis? Saya je, tapi pening. Pasal apa? Tumpuan kita lari masa tu. Tumpuan spontan kita lari. Pasal kita disibukkan dengan dia panggil dekorasi. Bila dekorasi terlebih, maka bila tahu dekorasi apa benda maksud saya di sini, bahan untuk mencantikkan itu, bahan apa tu? Macam mana kita nak sebut dekorasi? Hiasan. Jika hiasan itu berlebihan, maka masa tu dia akan menghilangkan satu tumpuan. Sepatutnya bila kita tengok S-A-Y-A, kita dah tahu. Tapi bila dia mari S huruf besar, A kecil, Y kecil, A pula huruf besar, jadi kita tak nampak, tengah tu nampak besar tu dulu. Akhirnya kita jadi keliru. Sebab itu, balik pada cerita saya yang kata tadi, Ibn Khaldun dia kata,
dalam beberapa persoalan berkaitan dengan dipanggil pemikiran siasah. Siasah. Saya tak sebut lagi makna siasah. Dalam pemikiran siasah ni, Ibn Khaldun kata kadang-kadang dia kata tak semestinya, kadang-kadang terlalu orang itu bila dah terlalu sampai ke satu tahap dipanggil seolah-olah mufakir, orang yang ahli fikir. Mereka sebenarnya ahli fikir tapi mereka tak boleh memerintah. Pasal mereka bukan manusia untuk melaksanakan, tetapi mereka adalah manusia untuk mencetuskan idea semata-mata. Tak sama idea dengan pelaksanaan. Dua benda. Baik. Dan untuk itu saya teringat dalam konteks sekarang, bila disebut tentang idea dan pelaksanaan, dua-dua penting. Tapi Syekh Muhammad Hassan dia kata dalam satu kuliah dia berkaitan dengan asyratus sa'ah, berkaitan dengan tanda-tanda kiamat. Dia membaca satu hadis, dia kata hadis itu Rasulullah sebut, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lail muzlim. Kamu kena cepat beramal. Pasal musim sekarang, musim di mana akan berlaku banyak kekeliruan. Fitnah di sini kekeliruan. Kekeliruan itu boleh menimbulkan kepada syirik, boleh menimbulkan kepada murtad, boleh menimbulkan kepada pahala, boleh ditafsirkan sebagai pahala, boleh juga ditimbulkan sebagai perbalahan dan sebagainya. Benda-benda yang tidak boleh. Jadi Rasulullah kata fitnah itu akan datang seumpama kepingan malam yang gelap. Maknanya seolah-olah kita ambil sekeping pintu yang gelap, kita kalau bubuh depan kita nampak tak apa yang ada di sana? Tak nampak. Bukan gelap itu gelap suasana begini. Gelap seolah-olah ada benda yang pejar depan kita letak kaqita'il lail. Potongan-potongan, maknanya macam papan yang dipotong diletakkan di depan. Lailul mazlum penuh dengan kegelapan. Memang kita tak akan nampak. Jadi untuk berhadapan dengan suasana ini, Rasulullah tak kata idea. Rasulullah kata badiru bil amal. Kata Syekh Muhammad Hassan, sekarang ialah musim kerja, bukan musim berteori. Bukan musim berteori. Kerana semakin banyak kita berteori, ditimbangi kita tidak akan mampu untuk buat kerja. Pasal apa? Teori selama-lamanya akan ada yang membatalkan teori yang lama. Selagi mana dia teori, maknanya pemikiran manusia, maka jika ada seorang yang baru datang, barangkali lebih cerdik, ataupun teori itu dibawa ke tempat lain, maka teori itu tidak terpakai di tempat itu. Contoh, bila semalam isteri saya dia beritahu, dia pergi ziarah rumah kawan dia bangsa Montenegro, bukan orang Negro. Montenegro ni jiran dulu Yugoslavia lah, serupalah bahasa Bosnia berarti. Isteri saya Bosnia, dia pergi ziarah kawan dia Montenegro, orang putih juga. Yang penting dia bercakap tentang anak. Dia kata anak kawan dia tu punyalah nakal macam anak kita. Super. Taklah anak saya lebih baik daripada anak dia, taklah anak dia lebih baik daripada anak dia, taklah anak saya lebih nakal, dia semua nakal. Tapi apa yang bagus anak dia, ini dia sebut anak dia, 3 orang.
Dia kata, bila mak dia, kawan dia tu lah, kawan isteri saya, dia kata masuk bilik, diam. Seorang masuk, semua dalam bilik, tak boleh keluar. Tak payah pukul, cuma masuk, diam. Semua masuk, tak keluar. Dia kata, kalaulah anak saya ni, anak saya seorang umur 4 tahun, kalaulah kita boleh begitu, ini pukul pun tak jadi apa. Kalau habis-habis pukul, dia kata apa? Aku sakit ni, dia kata. Pasal dia belajar dengan Upin Ipin kan. Upin Ipin cakap aku kan ya. Jadi dia pun tak tahu lagi nak bezakan masa mana nak cakap aku dengan nak cakap saya, nak beritahu orang. Pasal dia banyak belajar dengan Upin Ipin, tapi bagus jugalah. Banyak benda yang dia belajar melalui Upin Ipin. Yang penting, apa yang saya nak sebutkan di sini, kadang-kadang teori itu boleh terpakai pada satu orang, tapi dia tak boleh pakai. Macam Nabi tak pukul anak. Ada orang kata kita tak perlu pukul anak pasal Nabi tak pukul anak. Yalah, anak Nabi macam mana? Cucu Nabi macam mana? Anak Nabi, cucu Nabi hari-hari dengar Quran, hari-hari mendapat doa dari Nabi. Anak kita bila kita baca doa untuk anak? Bila anak kita baca Quran, dia duduk sebelah. Bila kita semayang malam, dia mari panjat kita. Kita semayang duha, dia panjat kita. Ada tak? Jangan kata semayang duha, dia panjat kita. Kita apa pasal kita tidur terlentang tengah-tengah rumah tengok TV. Bila anak kita nak jadi anak Nabi, dengan sendirinya dia tak akan perlu pada rotan. Pasal apa? Quran. Contoh ini, Quran dia bukan sahaja mukjizat dari sudut isi, tapi dari sudut bahasa dia. Hari-hari dia dengar, mari masuk telinga. Bahasa itu dia akan melembutkan, dia akan menjadikan anak. Sebab itu kita tak boleh. Ada anak orang yang mana sekarang ini, bila di mana walaupun dia tak perlu dipukul, tapi dia cukup untuk marah. Saya pernah tengok ada seorang kawan saya, anak dia nakal, dia tak sebut, tak keluar sebiji pun perkataan, dia tengok bulat mata, anak dia betul lagi masuk bilik. Cuba saya buat macam tu, anak saya buka begini. Yang kecil tu lah, dia tak faham. Mana pukul, tak ada apa. Tapi kita pukul, tapi ada masa baca doa. Dan seingat saya selalu silap. Saya baca doa selalu masa di tengah tidur. Bila kita baca di tengah tidur, dia tak dengar doa kita. Jadi dia tak tahu apa benda kita sedang buat tu dia. Patutnya masa dia sedar, kita panggil, kita baca, kita hembus atas kepala dia, Qul huwallahu ke apa tu kan, Fatihah tu. Kalau ditanya pasal apa, nak suruh, kita sebutlah, nak suruh jadi baik. Itu tujuan. Biar dia tahu. Dan benda tu dia akan ingat. Sampai satu masa nanti dia akan ingat. Oh, bila dia besar, dia nak merepek, contoh, dia akan ingat. Abah aku dulu pernah membuat kepala aku supaya jadi baik ini. Tak ada aku nak merepek. Itu contoh. Apa yang saya nak balik semula pada cerita ni ialah teori. Maknanya, selagi mana dia teori, dia ada pembatal. Tetapi bila dia wahyu, dia tidak ada. Dia tidak ada. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Allah kata, dan di atas setiap ilmu apa yang orang tahu cuma teori. Tapi di atas itu ialah Allah yang Maha Mengetahui. Dan ilmu itu diberi kepada kita. Ilmu apa? Ilmu wahyu. Baik. Balik kepada cerita. Sekarang, adakah Nabi berpolitik? Apakah Nabi berpolitik? Macam saya kata tadi, soalan ni benarnya nakal. Macam saya kata tadi, dah tengok orang makan, kamu makan tu. Tengok matahari tu. Macam ada orang tanya saya, Ustaz, dia tak tahu nak pangkah yang mana satu. Musim sekarang kan. Baru ni saya tanya, baru ni orang Cina dalam lift cakap dengan saya, you balik mengundi ke? Apa macam? Oh, bukan orang Cina, orang India. Perempuan, dia dengan anak dia. Suami dia polis.
Tapi keluarga tu baiklah dengan saya. Dia kata, saya tanya macam mana masa depan kita. Oh, kita mahu dia kata kita mahu hak yang sama. Bukan hak maksudnya itu, maksud hak yang sama itu dalam konteks nak agama, bukan begitu dia cakap. Dia kata nanti bila dia belajar dia pun dapat beasiswa, dia dapat itu. Oh, bila dia cakap begitu kita dah faham macam mana pemikiran dia. Apa tak? Orang India dia berfikiran ini adalah satu tawaran contoh. Pasal kita kena bercakap benda yang jelas. Kita tak nak bercakap benda bukan dalam konteks politik, parti, tak. Dalam konteks pengisian. Yang mana jelas molek, yang mana jelas tak molek. Yang mana jelas molek, yang mana jelas kurang molek. Jadi, kalau kita memilih yang tak molek, kurang molek, maka pilihan itu tidak bijak. Itu bukan wasatiyah. Kan? Wasatiyah adalah paling molek. Wasatiyah bukan sederhana. Bukan wasatiyah harga kereta, contohlah harga kereta. Yang ini kata, yang ada kat mula-mula kata tak boleh turun, kemudian ada kata boleh turun sampai 50%, boleh turun 50%. Maka keluar yang terbaru, dulu kata tak boleh kurang 20%. Maknanya tengah, wasatiyah. Itu bukan wasatiyah. Itu bukan wasatiyah. Itu contoh. Anda faham tak ni? Tak faham. Tak. Itu contoh. Wasatiyah adalah benda yang paling molek. Pasal apa? Okey, baru saya nak masuk. Apa makna politik? Okey. Saya ambil ada beberapa perkara. Contoh, mafhum siyasah. Mafhum, macam mana nak terjemah mafhum? Mafhum, definisi. Definisi bukan sekadar definisi, tapi dia adalah satu kefahaman. Apa makna faham? Faham ni maknanya benda yang boleh menyelesaikan masalah. Kalau tak faham, dia tak selesai masalah. Misal kata 2 campur 2. Kamu faham tak masalah 2 campur 2? Bila kita faham 2 campur 2, fahamnya kat mana? Fahamnya bukan pada 2 dan 2 itu, pada campur. Soalan itu berkaitan tolak ke, campur ke, bahagi. Kalau kamu tengok pada 2 dengan 2, sampai bila kamu tak faham? Fahamnya ialah soalan itu berkisar dalam konteks apa? Dalam konteks campur, tambahan. Bila 2 campur 2, spontan dia akan bagi jawapan. Bukan kita letak 2 dan 2. Orang keliru, 2 dan 2. Ataupun 2, tempat kosong 2, sama juga berapa? Lagi keliru. Kali ke, bahagi ke? Jadi benda yang kita faham ni adalah satu benda yang ada. Kalau tak ada, kita tak boleh faham. Kita tak boleh memahami benda yang tak ada. Kan? Kita tahu. Macam ada orang baru ni, dia tak kahwin. Saya jumpa 2-3 malam lepas, ada seorang nama Mazlan, seorang engineer, umur 30 lebih, tak kahwin lagi. Handsome orang. Tapi tak kahwin lagi. Saya kata, kamu nak fikir elok, kalau nak beritahu saya cari orang Bosnia seorang. Dah ada dah orang Bosnia, betul. Ada dah seorang orang Bosnia. Semalam bila saya sebut pada isteri saya terus berbincang dengan kawan-kawan dia kat Bosnia, dah ada dah. Tapi saya tak bagi tahu lagi laki-laki tu. Pasal saya tak nak dikatakan perempuan tu nak dia. Kalau nak, biar dia cari. Biar dia cari, bukan perempuan cari dia. Okey? Tak apa, tak salah nak cari. Tapi kalau meminang, biar lelaki juga meminang. Hari ni ada seorang pergi Bosnia. Dah sampai ke Jerman. Semalam dia telefon saya pukul 10 malam. Semalam dia telefon saya pukul 10 malam. Dia nak pergi ke Jerman. Persinggahan di Frankfurt.
Dia sampai Jerman, dia dah sampai dah. Tadi dia Facebook dengan saya, dengan isteri saya. Dia beritahu dia dah sampai di Frankfurt. 2 hari dia akan pergi ke Bosnia nak kahwin. Nak kahwin di Bosnia. Nak kahwin di Bosnia. Dia jadi kawan saya. Dia tak ada kerja, dia selidik kawan-kawan saya, jumpa budak Bosnia. Jumpa pula kebetulan jiran isteri saya, jiran saya di Bosnia. Keluarga tu pun tahu macam mana kahwin dengan orang Malaysia. Okey je, tak ada masalah, setuju. Dia nak kahwin. Subhanallah. Jadi kawan saya. Cari orang Bosnia, insya-Allah dah. Baik. Itu cerita lain. Tak apa cerita kita tadi. Faham. Apa yang dikatakan kita, apa yang mafhum as-siyasah? Siasah. Sebab itu saya kata, adakah Nabi itu berpolitik? Saya tak nak cakap dalam konteks orang ni kata begini, orang ni kata begini. Pening kita cakap benda gitu. Ada benda kita tak perlu. Ada benda kita tak perlu. Ada benda yang kita tidak perlu untuk mencari ke akar umbi. Ada masa kita perlu sikit, kita tanya sikit. Macam Umair bin Hammad bila dalam peperangan Badar. Ingat tak cerita Umair? Tak silap saya nama dia Umair bin Hammad. Lupa saya. Bila Nabi kata, "Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh." Oi sahabat, maju, jangan takut lawan dengan musuh dalam peperangan Badar. Kerana dalam peperangan ini, kalau kamu mati, kamu akan dapat masuk syurga dan dapat pengampunan Allah. Dan kamu akan dapat masuk syurga yang seluas langit dan bumi. Kenapa? Kerana kalau mati syahid. Okey. Masa tu sahabat dia tak tanya, "Ya Rasulullah, kalau nak syahid, apa lagi pahala-pahala dia?" Dia tak tanya secara detail. Apa yang dia dapat lagi dari mati syahid tu? Nabi kata dah dapat pengampunan Allah dan syurga. Cukuplah. Tak apa benda lagi. Detailnya ada. Orang yang mati syahid ada setengah riwayat kata 7, ada kata 6. Keistimewaan. Masa nak mati, dia dah dipertontonkan tempat di dalam syurga. Masa dia sedang nak mati. Bila jatuh darah dia setitik, diampunkan dosa dia. Itu contoh. Akan dikahwinkan dengan 72 bidadari. Contoh. Ada 4 lagi. Saya nanti anda cari sendiri. Keistimewaan mati syahid. Keistimewaan pahala mati syahid. Contoh. Sahabat, dia tak perlu detail situ. Kalau detail, nanti dia akan jadi hak mana satu dia nak. Sedangkan Nabi beritahu perkara yang paling pokok, iaitulah pengampunan dari Allah yang paling asas. Dan Nabi beritahu akan dimasukkan ke syurga. Bila sebut masuk syurga ni, dia tak ada istilah susah dalam syurga, tak ada istilah sedih dalam syurga. Jadi dia pun bila dengar begitu, dia pun kata bakhil, bagus ya Rasulullah. Rasulullah pun kata, pasal apa kamu sebut bakhil? Dia kata tak ada apa, kecuali aku nak jadi dari sebahagian orang yang dapat keampunan Allah. Jadi pemikiran dia jelas. Dia tak perlu menyelidik begini. Macam mana kalau orang tu kuat, saya berlawan, saya terpaksa berundur, tiba-tiba tengah berundur tu mempertahan kena tikam. Kita tak perlu tanya. Ada benda-benda yang kita tak perlu tanya lah. Kita terus direct je. Benda tu perlu pergi. Yang penting kamu berjuang. Sebab itu, dalam konteks pemahaman pun kita perlu benda yang jelas. Apa itu makna siasah? Siasah ini sebenarnya, siasah ini adalah satu perkataan yang baru dijenamakan dalam konteks terjemahan. Diterjemahkan siasah itu sebagai politik.
Dia panggil politik. Apa itu politik? Baik. Saya nak rujuk beberapa nota yang saya bawa. Contohnya ya, apa itu politik dari sudut bahasa? Okay. Lafzul siyasah, dia kata, perkataan politik fi lughatil Arab, dia bahasa Arab ya. Dia bahasa Arab. Mahmalun bi katsirin min ad-dalalat wal irsyadat wal madhamin. Dia satu perkataan yang mengandungi banyak petunjuk, dalalat, isyadat, dan juga al-madhamin, pengisian. Guideline dia banyak, pengisian dia pun banyak. Fahiyah, maka politik ialah islah. Perkataan politik itu islah. Membaik pulih. What is islah? Pembaikan, pembaik pulihan. Yang ni yang kita dengar sekarang, apa yang disebut sebagai transformasi, yang disebut sebagai reformasi, yang dulu pernah disebut dalam konteks yang lebih berat, revolusi. Benda-benda ni dia memerlukan kepada keperluan. Ada masa kita perlu kepada revolusi, ada masa kita perlu kepada reformasi, ada masa kita perlu kepada transformasi. Apa itu transformasi? Transformasi, ya, perubahan yang macam mana? Perubahan yang macam mana? Yang saya faham, transformasi ini adalah benda yang sama diubah je. Transformasi macam kamu tengok Transformer, filem Transformer. Dia robot dan dialah trailer kereta. Saya tak tengok situ bodoh. Cuma saya tengok gitu je lah. Saya tak tengok situ tu. Memang tak tengok. Saya tak suka cerita macam tu. Saya suka cerita kalau yang sedih-sedih. Okey, cerita apa itu sedih-sedih? Cerita hero nak kahwin tak dapat, cerita apa kan? Yang perempuan mak bapak dia tak bagi. Hindustan, gurau ya. Kata sungguh-sungguh tu. Dari trailer dia jadikan apa ni? Robot. Ada tak barang tambahan di situ? Tak ada. Benda itulah jadi robot itulah jadi. Itu transformasi, benda yang sama. Cuma berubah-ubah rupa. Sekali robot kali ini kita tak nak begitu. Kita marah kita selesai sebut tu kan. Kita tak nak begitu. Sekali boleh jadi robot, sekali boleh jadi gini. Kita tak nak begitu. Dari sudut bahasa lah mudah. Apa itu reformasi? Apa itu reformasi? Reformasi adalah benda yang kurang ditambah, dibaik pulih. Jika ada kekurangan, ada unsur luar ditambah. Kalau revolusi ganti terus, aku tak nak ni, ambil ni, tetapi dengan cara yang berbeza. Revolusi dengan cara yang lebih keras. Transformasi dia boleh ganti terus juga. Reformasi dia boleh ganti terus, tetapi dengan gaya yang sedikit-sedikit. Akhirnya benda lain. Mewujudkan satu benda lain. Baik. Dalam konteks Islam yang dikatakan as-siyasah ini iaitulah islah wal istislah. Sebab itu bila kita sebut islah wal istislah, pembaik pulihan ataupun
memperelokkan, mengubah dia proses untuk menjadi lebih baik, untuk mengawal menjadi baik. Benda-benda seperti ini, kata mana Syekh yang saya tulis tadi, Syekh Muhammad bin Shakir Al-Sharif dengan Syekh Al-Musawi, dia kata sebab itu kalau kita bercakap tentang politik, bila orang terjemahkan politik itu adalah pembaik pulihan, terjemahan itu tidak tepat. Pelik. Saya sebut dia adalah pembaik pulihan. Tapi kenapa pembaik pulihan itu tidak tepat? Terjemahan itu tidak tepat. Kenapa? Kerana siasah dia bukan membawa makna, tetapi siasah itu sendiri adalah diri makna itu. Anda faham tak? Tak faham. Gula. Ini contoh saya. Gula dengan manis. Kalau kamu kata gula itu manis, manis itu adalah satu benda lain. Manis bukan gula, tapi dia sifat bagi gula. Tapi kalau kamu kata gula, kamu tak sebut pun manis, orang tak faham gula itu manis. Maka gula itu tidak perlu diterjemahkan manis, orang dah tahu dia manis. Faham tak? Sebab itu siasah, bila sebut siasah, sebenarnya kita tak perlu kepada penafsiran. Pasal bila sebut sahaja siasah ini, yang ada dalam intipati siasah itu sendiri ialah konsep pembaik pulihan. Ini yang dibawa oleh Nabi. Nabi baik pulih apa? Pasal sebab itu dalam saya tadi sebenarnya nak print tapi tak sempat. Pasal bila tengok itu komputer ni jadi payah sikit. Sebab itu Nabi SAW, sebab itu bila disebut siasah, perkataan siasah ini, perkataan politik ini adalah kerja-kerja Nabi SAW fi riayati an-nas, untuk menjaga manusia. Kenapa politik itu boleh menjaga manusia? Kerana politik itu sendiri adalah unsur kebaikan. Maka kalau siapa kita dengar selama ni orang bercakap politik itu kotor, itu adalah yang disebut di sini. Kalau dia tulis buku Arab, dia kata itu politik Machiavelli. Apa? Bahasa orang ni Machiavelli dia disebut. Tapi disebut dalam bahasa Arab ditulis Machiavelli. Apa itu politik Machiavelli? Dia kata fannul ibqa' ala sultah. Fannu satu kesenian. Dia politik ni macam seni, satu benda yang halus. Kan? Macam kita nak pujuk isteri, nak pujuk suami. Masa tu kita so politik lah. Dalam konteks itu, maknanya sudah dah jadi baik dia. Kalau kita suruh isteri kita jadi baik, dia merajuk, kita kata sudah-sudahlah merajuk. Itu orang tak pandai politik rumah tangga. Dia tak pandai untuk memperbaiki. Tapi orang yang pandai memperbaiki, kalau dia tak nak beli hadiah pun, dia pergi buat Nescafe macam dalam iklan tu, buat 2 gelas. Ambil kamu satu-satu minum. Cuma pastikan jangan yang panas sangat, aku dah simbah tu dah. Awak Nescafe. Nampak tak iklan tu? Nak contoh orang bangsa seorang Cina, seorang India kan?
baik dengan sebab Nescafe. Cina dengan India boleh baik dengan Nescafe. Ini suami isteri buat Nescafe. Bubur susu sikit. Nak lebih lagi beli cappuccino. Minta maaf. Apa tu. Itu dalam konteks itu. Itu perkataan-perkataan itu sebenarnya dia berdasarkan kepada martabat. Politik dalam konteks negara, politik. Dan politik inilah yang disebut, contohnya diperkenalkan, disebut beberapa orang di sini, antara yang dikatakan di sini, misal kata Socrates, ya, dalam falsafah Yunani dia kata fannul hukmi. Saya sebut dulu apa itu Socrates kata, politik. Dia melihat dengan, dia bukan orang mendapat wahyu, maka dia melihat dengan teori. Okey? Dia melihat dengan teori. Bila dia melihat dengan teori dia itu boleh diterima, tak diterima. Maka dia kata apa? Fannul hukmi, kesenian untuk berkuasa, wasiyasi huwa alladhi ya'rifu fi fannil hukmi. Ahli politik ialah orang yang pandai untuk menggunakan politik, menggunakan kesenian politik untuk mendapat kuasa. Dia pun berlakon depan TV, dia pun pegang baby, anak. Ya. Berlakon dia. Pegang beras dengan cat lagi. Cat timbang, cat ayam tu. Contoh. Kenapa tak boleh ke sebut timbang? Saya tak sebut benda lain. Timbang. Pergi dia bagi situ. Itu contoh. Maka pada waktu itu ini dia panggil kesenian. Seni. Salah satu cara. Maka pada waktu itu kenapa dia gunakan cara kesenian itu? Dalam konteks psikologi, kerana dia nak menarik perhatian orang akan terima dia sebagai penguasa. Itu yang dikatakan oleh Socrates. Tapi Socrates dia tak kata dalam konteks, dia kata begitu je, dia tidak sebut sama ada cara itu jahat ke baik ke, dia tak sebut, tapi disebut kesenian. Maknanya perkataan itu masih umum, baik ke buruk ke, dia tak sebut. Baik, Plato dalam bahasa Arab tulis Aflatun, dia kata fannu tarbiyatil afrad fi hayatin jama'iyah mushtarakah. Politik ialah satu kesenian untuk memupuk tarbiyah, menyuburkan, tarbiyah ni maknanya disubur, menyuburkan al-afrad, individu yang ramai, fi hayatin jama'iyah mushtarakah, supaya boleh hidup dalam satu konsep bermasyarakat. Bukan masing-masing nak jalan ambil laluan masing-masing. Tuh, saya tak nak lalu ni, saya nak lalu jalan ni. Yang ni nak buat lalu, maka ada 6 jalan, 6 orang. Tak. Maka kita buat ada satu jalan dia, satu jalan raya contoh. Tapi dalam satu jalan raya itu kita buat undang-undang. Undang-undang traffic light contoh. Maka bila yang ni nak lalu, lampu merah, kamu berhenti pasal ini giliran orang lain pula lalu. Kita mau gunakan satu. Maka satu ini adalah kesatuan hidup bermasyarakat. Kalau kita bawa model kita dia, ini bawa ini, yang ini bawa ini bawa ini, itu bukan hidup bermasyarakat. Hidup bermasyarakat mesti kita mempunyai satu benda yang kita boleh berkongsi. Dia panggil. Kemudian Aflatun kata wahya, dan ia, terjemahan dia lagi cantik, inayatun bisyu'unil jamaah, mengambil berat hal ehwal masyarakat, orang ramai, bukan cerita individu. Bukan cerita. Saya datang sini, saya dengar satu ceramah yang disebut pada tahun 2006 oleh Syekh Muhammad Hassan Ad-Dudu Asy-Syanqiti hafizahullah. Ada ceramah di dalam bahasa Arab. Topik dia
saya tak tulis topik dia, tapi berkaitan dengan politik, siasat. Politik. Dia kata, okey, ada satu soalan, ada orang tanya, Ustaz, ada orang tanya Syekh, dia kata, boleh tak kita menyertai politik demokrasi? Soalan pada Syekh tersebut. Jadi Syekh tu kata apa? Dia kata sebenarnya, dia jawab panjang, saya ringkaskan, dan antara isinya dia kata, mudahnya, dia kata demokrasi ini dengan kepelbagaian jenis demokrasi yang didakwa. Masing-masing kata yang ini ada demokrasi tersendiri, yang ini demokrasi sendiri, demokrasi tersendiri. Dia kata kita sedar tak? Dia kata negara barat mereka mempunyai satu acuan demokrasi di mana mereka bersaing secara sihat. Siapa yang boleh membuktikan perancangan dia lebih berdaya maju? Nampak? Berbanding dengan demokrasi jenis yang kedua, yang dalam yang kedua itu masing-masing mempunyai kononnya acuan demokrasi sendiri. Dunia sekarang, Myanmar kata dia demokrasi, Thailand kata ada demokrasi, Singapura ada demokrasi dia, Malaysia kata ada demokrasi dia. Dunia ketiga dia kata, mereka ini adalah demokrasi mencari peluang sahaja, bukan demokrasi bersaing untuk membuktikan siapa yang lebih mampu. Tetapi demokrasi dunia yang ketiga, dia kata demokrasi yang sangat kotor, dia kata, sehingga kan berlaku ada sampai ke tahap pembunuhan. Kerana apa? Kerana demokrasi di situ bukan demokrasi nak membuktikan siapa yang mampu untuk mentadbir dan membuktikan pentadbiran yang lebih baik, tapi demokrasi digunakan dengan tujuan untuk mencari keuntungan peribadi. Balik kepada cerita saya. Sebab itu, bila kita balik kepada apa yang disebut oleh Aflatun, Aflatun kata demokrasi ini sepatutnya adalah menjaga hal ehwal masyarakat awam. Bukannya siasah itu adalah siasah untuk mencari legasi bagi mereka yang tertentu sahaja, keturunan mereka, kroni mereka. Bukan begitu. Ini tidak termasuk dalam konteks demokrasi ataupun politik. Ini bukan politik. Pasal politik adalah kebaikan. Dipanggil disebut sebagai satu kesenian inayah syu'uni al-jamaah. Ini yang disebut oleh Aflatun. Nanti saya akan sebut dalam konteks Islam. Baik. Ataupun disebut fannu hukmil afrad biridha. Itulah satu satu kesenian. Aflatun kata politik ini adalah satu juga kesenian untuk individu-individu tertentu memerintah mengikut ridha, mengikut rasa puas hati masyarakat. Sekarang macam mana kita nak puas hati? Itu yang menjadi persoalan sekarang. Adakah politik perkauman dia akan boleh memuaskan hati? Itu contoh. Sebab itu kita perlu pada Islam. Pasal Islam melampaui perkauman. Islam melampaui perkauman. Islam tidak melihat kepada bagaimana bangsa tersebut, dari mana bangsa tersebut. Bila Nabi SAW wafat, yang menjadi khalifah selepas ini Abu Bakar. Abu Bakar bukan Bani Hashim. Dia bukan Bani Hashim, walaupun di Quraisy, tapi dia bukan Bani Hashim. Dia masyarakat yang sama, tapi dia bukan menjurus kepada keluarga. Tak. Abu Bakar dengan Umar pun lain.
Ini antara benda yang dibuktikan dalam sejarah Islam. Sebab itu Nabi tak lantik orang-orang yang tertentu. Kemudian disebut oleh kemudian yang ketiga yang saya sebut tadi, apa ni, Machiavelli. Betul ke saya sebut Machiavelli? Saya pun tak kerti nak sebut. Saya sebut Machiavelli lah senang. Bahasa Arab sebut itu. Fannul ibqa' ala sultah. Ini adalah kesenian untuk mengekalkan kuasa. Ini yang ada sekarang. Orang lain semua tamat kuasa, dia nak kekal kuasa tak apa. Itu masalah. Kan? Fannu al-ibqa' ala sultan, nak mengekalkan kekuasaan dia, wa tauhidha fi qabdatil hukam, jadikan dia cuma hak kepada individu, orang-orang yang tertentu yang akan menjadi penguasa, bisarfin nazar, tanpa mengambil kira an wasilah allati tuhaqqiqu dzalik. Tak kira cara itu bagus, halal ke, cara itu haram. Yang penting dengan cara ini aku dapat. Ini yang sedang berlaku. Politik yang sangat kotor sekarang. Bila apa ni dipanggil, menggunakan editing video, itu contoh. Nampak macam mana? Kita kena kata macam tu. Dan kita tak boleh sama sekali kata barangkali ia betul. Tak boleh. Kita masyarakat, kita tidak ada hak untuk buat spekulasi. Kita tak ada hak. Baik. Kemudian ada juga disebut oleh salah seorang tokoh Yahudi, disebut di sini. Saya pun tak tahu macam mana ejak. Saya nak cari dia punya apa ni, perkataan dalam bahasa Latinnya, sampai saya terlupa. Sekejap saya cuba tengok sekejap ya. Tapi tak ada internet sini kan? Ada ke? Di internet tak ada? Ada? Kalau ada sekejap saya tengok sekejap. Nak tengok macam mana saya pun. Pasal perkataan tu itu tulis Quran Arab. Quran Arab. Nak terjemah ni tak payah pergi Google je. Google Translation. Oi, cepatlah. Tak bergerak ni macam mana ni? Okey, tak ya. Nama dia, ini tokoh Yahudi. Ini tokoh Yahudi. Nama dia Disraeli. Ini orang Yahudi. Okey? Orang Yahudi. Ini bukan saya sebut ni. Ini Syekh apa tadi saya sebut yang menyebut tentang nama-nama ni, Syekh Hasim Nasir Al-Musawi dia kata yang disebut oleh Disraeli, bangsa apa ni, orang Yahudi ni, Israel. Dia kata apa? Siasah, politik, pada dia terjemah cara dia, hiya fannu hukmil bashar, satu kesenian kekuasaan mana-mana manusia, antara khida'ihim, dengan melalui cara menipu, eksploitasi. Dia boleh menipu. Dengan menipu itu dia boleh jadi ketua. Ini cara Yahudi. Dan ini yang sedang berlaku. Cara APCO orang kata sekarang. Betul tak? Bolehkah kita nak harap orang Yahudi baik? Tak boleh. Tak boleh kita nak harap. Baik. Dari apa yang kita bincang tadi, yang saya sebut secara ringkas tadi, sebab itu bila perkataan siasat ini dia balik kepada Islam, maka yang ini disebut oleh para ulama, fabistiqra, dikata melalui setelah pembacaan yang menyeluruh. Kita ambil berapa ni? Berapa dah? Saya tak. Ini sekarang pukul 6.25, 5 minit lagi. Okey.
Selepas pembacaan dan penilaian yang menyeluruh, wa mutaba'ati kalimat siasat, dan mengikuti perkembangan berkaitan dengan penafsiran perkataan politik, warra'i warra'iyah, pemimpin dan rakyat. Tengok, bila sebut politik, dia mesti ada kait-mengait dia. Pertama disebut siasah, ar-ra'i warra'iyah, pemimpin dan juga rakyat, wal imam wasultan, imam, ini ketua negara, wasultan, raja, wa waliyul amri, wa waliyul amri, dan juga orang yang bertanggungjawab dalam urusan orang Islam, wal bai'ah wal amri bil ma'ruf, termasuk bai'ah ni maknanya kesetiaan, wal amri bil ma'ruf, konsep memerintah supaya benda baik dilakukan, wan nahyi anil munkar, menghalang, melarang dari perbuatan munkar, wasyura fi dirasat al-islamiyah, dan juga sistem syura yang ada dalam politik Islam, mesyuarat, bukan hukum diktator. Wa fi nusus wal majalat zatil alaqah, dia disebut tadi dalam pelbagai perkara yang berkaitan. Sana'rifu, dia kata, kita boleh tahu bahawa mafhum siasah fil madrasah al-islamiyah, dalam konteks pembelajaran Islam, qaribun min makna al-lughawi, maka merujuk kepada makna yang dari sudut bahasa. Apa itu politik? Islah. Yang ini yang disebut oleh para Nabi. Nabi Hud sebut, in uridu illa islah mastata'tu. Aku tidak mahu, tujuan aku bukan apa-apa kecuali dengan kadar kemampuan aku nak memperelokkan keadaan. Yang ini, kalau kamu nak tahu, kamu baca dalam surah Hud contohnya. Dalam surah Hud baru ni saya ada baca tentang cerita kaum Ad, kaum Ad. Saya baca, saya biasa baca tafsir Ibn Katsir dan juga Tabari Al-Qurtubi. Tapi baru-baru ni saya berasa nak baca tafsir Fi Zilalil Quran yang saya kutu. Saya pun baca cerita tentang kaum Ad dan juga dengan Nabi mereka, Nabi Hud, kaum Ad. Antara kezaliman yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran dengan bahasa Al-Quran yang kita baca kita tak faham, lalu diterjemahkan, diberitahu kepada kita oleh para ulama tafsir, yang kita tak faham juga, tak jelas, lalu diterangkan lagi dengan bahasa yang lebih mudah oleh almarhum Sayyid Qutb, Syahid Sayyid Qutb. Dia kata antara kezaliman selain daripada cerita-cerita lain, kaum Ad ni dia tinggal di antara Syam dengan Jaziratul Arab, antara negara utara dengan selatan. Dia berada di tengah. Dia berada di laluan utama perdagangan. Antaranya apa kerja dia? Kerja dia ialah bila orang lalu nak pergi ke Syam, dia tahan. Orang bawah Jaziratul Arab nak pergi ke Syam, tahan. Kamu nak lalu ya? Ini kawasan kami. Nak lalu? Boleh. Adu pilihan. Sama ada kami rampas semua harta kamu, ataupun kamu bayar untuk laluan. Orang bawah nak pergi atas kena bayar, orang atas nak turun bawah kena bayar. Turun naik kena bayar, balik pun kena bayar. Bila saya baca, saya kata betul. Saya selama ni saya tak pernah terfikir. Allah, saya tak pernah terfikir. Dan saya baca ni bukan pasal saya nak datang ke sini, tak. Saya baca ni dah 2 minggu lebih. Saya baca. Buku tu masih terbuka. Masih terbuka. Saya baca dalam bilik ibu saya.
Saya ibu saya balik kampung, jadi bilik itu saya guna untuk baca sekarang. Pasal anak-anak saya anak saya buas. Buas tu bukan binatang buas. Nak cerita. Jadi saya buka atas katil, saya letak atas katil beberapa buku yang terbuka untuk rujukan-rujukan saya, pembacaan saya. Bila saya tengok, subhanallah, anak saya tadi pun dapat, anak saya semalam dia dapat apa ni, surat tawaran untuk program berkembang pelajaran Yayasan Pelajaran Marang untuk ke Jepun. Jadi alhamdulillah lah, dia boleh. Dia dapat, Petronas pun dapat, yang untuk yang Yayasan Marang pun dapat juga. Buat pilihan, lepas pergi tengok universiti, dia kata dia nak pilih yang Marang. Pasal yang Marang ni fully beasiswa. 5 tahun 400,000 Marang bayar 5 tahun. Saya tak tahu lah macam mana pembahagian dia. Besok lusa nak daftar. Yang penting, bila dia dapat surat tawaran, dia pun surat tawaran. Dalam surat tawaran tu ada satu benda yang tidak tertinggal, lupa saya nak bawa tadi. Yayasan Marang ini adalah ditubuh oleh Kerajaan Barisan Nasional. Bila saya baca sampai ke tahap itu, saya kata sampai ke tahap itu perlu diberitahu, itu sedang bermasalah. Pasal kalau kita tak bagi tahu, selama ni siapa jadi kerajaan? Bukan komunis jadi kerajaan, bukan negara China, bukan Singapura. Kita tak kata Singapura bagi tak perlu bagi tahu. Kan? Benda tu. Seumpama bila anda bercakap dengan anak anda bercakap dengan anak, misalnya kata anak, ini anak saya, ini saya. Bilakah saya akan bercakap, kamu kena ingat, aku yang bagi makan pada kamu. Bila suasana yang menyebabkan saya ungkit begitu, maknanya sekarang dia sedang memberontak. Maknanya dia sudah tidak hormat pada saya. Dia hilang kepercayaan pada saya, dia tidak mahu turut lagi cakap saya. Bila sampai ke tahap itu, secara tersurat begitu, tersiratnya saya dah faham. Ini keadaan kritikal. Soalan keadaan kritikal. Itu kata je, saya tak nak lebih banyak-banyak. Nanti aku pun kena gam tu. Banyak kali dah kena gam. Baik, saya dengar Ustaz Zahazan pun diberhentikan. Saya tak tahu diberhentikan atau alasan apa, tak disebut. Tapi dalam program tafsir dia, dalam radio IQ pun dah ganti Ustaz lain katanya. Pasal menyuruh mempertahankan negeri Islam. Salah. Menyebut begitu satu benda yang salah. Saya dah lama dah kena dah lama. Baik. Penting kita nak sebut yang terakhirlah saya sebut di sini. Yang saya sebut di sini. Kalau anda tanya berkaitan dengan adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpolitik? Kita kena ingat. Anda tak perlu takut untuk menjawab. Anda tidak perlu takut untuk menjawab dengan jawapan yang jelas. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang berpolitik. Kenapa? Kerana politik disebut di sini, dia mempunyai berkaitan dengan dipanggil pemerintahan, dan itu yang Nabi nak. Kerana tanpa pemerintahan, seperti mana Syekh Muhammad Hassan Ad-Dudu Asy-Syankiti dia kata, kita kena ingat ada dua benda jelas dalam masyarakat kita, dalam pemahaman kehidupan kita. Ada benda yang boleh dilakukan oleh individu, ada benda walaupun individu itu hebat macam mana pun dia tidak boleh buat, maka ia perlukan kepada kerajaan. Bila nak mendapatkan kerajaan, pengurusan kerajaan itu dia panggil politik. Kerana apa dia panggil politik? Kerana politik, saya sudah sebut,
adalah pengisian ataupun intipati diri zat politik itu sendiri, ialah islah wal istislah, kebaikan dan memperbaiki pulih. Maka dengan sebab itu, ini adalah kerja Nabi, dan apabila bawa itu dari Allah, maka sudah tentu terbaik. Saya bawa yang terakhirlah cerita. Benda jelas kan? Jelas saya sebut. Okey. Saya tutup ni pasal dah habis waktu. Ada Syekh, ini Syekh Muhammad Hassan lain pula. Ini tadi Syekh Muhammad Hassan Syangkiti, ini Syekh Muhammad Hassan Muslim. Dia cerita satu masa dia jemput pergi ke Kanada. Dia pergi ke Kanada atau jemputan umat Islam untuk ceramah. Pagi itu dia ceramah di sebuah masjid pusat Islam di Kanada. Dia kata sementara nak menunggu waktu zuhur, tiba-tiba dia didatangi oleh beberapa orang Arab. Bersama orang Arab tersebut ada orang putih, orang Kanada. Orang putih, orang Kanada. Maka pada waktu itu, orang Arab yang datang tu, dia kata, Syekh, tolong kami pasal orang ni. Dia kata dia nak peluk Islam. Jadi Syekh tu pun kata, duduk, boleh tak sebelum kamu peluk Islam, saya nak tahu pasal apa kamu nak peluk Islam. Laki-laki Kanada itu betul terang, orang putih memang dia tak berselindung. Dia tak macam orang kita cari nak sebut kadang-kadang tak. Dia kata direct, saya nak peluk Islam sebab saya nak tidur. Saya nak tidur. Syekh kata saya dengan kawan-kawan saya jemaah yang ada situ semua tergelak. Remehnya alasan dia untuk peluk agama Islam kerana nak tidur. Dia pun tanya, kenapa awak nak tidur? Dia kata saya ni dah lama tak tidur. Makan ubat apa pun tak tidur. Ubat tidur tak boleh makan lebih tidur tak bangun lah. Kan? Dia ada had dia. Walaupun makan cukup had, tak tidur. Sehinggalah dia kata beberapa hari, semalam lebih kurang semalam tu tadi begitulah dia cerita. Dia kata saya berada di depan balkoni rumah dia. Ada jalan raya, di seberang sana ada taman. Kereta lalu lintas, taman. Dia kata dia tengok orang ke dalam taman. Dia tengok ada satu keluarga Arab. Pasal dia kenal Arab, pasal isterinya bertudung. Sana tak boleh pakai nikah, pakai tudung lah. Jadi dia kata dia tengok berlari anak-anak semua. Suami ni, yang bapa budak ni, dia pun tarik tikar buku bawah pokok. Dia pun letak pada tidur. Jadi dia dengki. Dia duduk atas katil dengan katilnya hebat, orang kaya semua sekali tak boleh tidur. Ni letak bawah pokok dengan riuh orang dengan kereta tidur. Dia pun kata saya pun turun pergi ke lelaki tersebut. Sampai kat lelaki tersebut, lelaki tu mengeruh tidur. Terlalu lena. Dia kata saya pun tunggu. Pasal saya tak nak ganggu dia. Dia tak jenjut, pasal apa kamu tidur? Tak, dia tunggu. Dia tunggu. Dia kata masa dia tunggu, mari datang isteri ke anak tu, mari kejutkan. Kata bapak, ni ada orang tengok. Dia pun terkejut dia. Dia tengok, dia pun pening-pening lalat. Pening-pening lalat. Jadi dia kata, pasal apa kamu tengok? Saya kata saya suka tengok awak tidur. Macam mana awak boleh tidur dengan riuh sekali? Cuma lapik tikar atas rumput begini. Dia kata sebab saya seorang Muslim, saya ada cara saya nak tidur. Dia kata kalau begitu saya nak peluk Islam. Dengan sebab itu, mereka pun akhirnya bawa lelaki itu pergi ke masjid, dan kebetulan Syekh tu ada di situ. Syekh tu dia duduk di Mesir. Jadi Syekh tu pun tanya, dia kata dia nak tidur. Syekh tu kata, okey, kalau betul kamu nak peluk Islam, pergi mandi. Angkat hadap besar apa semua sekali, mandi, bersihkan baju, ambil wudu. Mari. Sampai ada waktu, dia pun kata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila peluk Islam, elok solat zuhur. Dia pun ajar macam mana nak sembahyang, sebut sedikit Allahu Akbar, hak lain tak kerti diam, ikut je lah. Lepas sembahyang, dia pun tanya Syekh, boleh tidur tak? Syekh kata boleh, tidur. Dia pun pergi tepi masjid, dalam masjid, dia letak kepala dia tidur. Syekh kata gini, letak tangan begini,
lapik sikit, ada sejadah dia untuk kepala apa semua sekali, tidur di atas kanan, kemudian apa benda? Suruh balik dia. Kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim, dia pun tidur. Syekh kata dia tidur, bukan laki-laki tadi dia mengeruh, dia pun mengeruh. Bukan Syekh tu, laki-laki yang tak tidur, dia pun tidur. Tak ada orang ganggu. Orang dalam masjid cakap ke apa ke, tak ganggu dia, dia tidur. Sampai azan. Azan, bunyi azan ni tak terkejut. Nak cerita lain dia tidur, orang pun pergi kejut. Bangun, kita nak semayang azan asar. Dia kata biar aku nak tidur. Lama aku nak tidur. Syekh kata tak boleh. Masa tidur dah habis, sekarang masa kena semayang. Jadi ada undang-undang dia. Dan semenjak itu dia boleh tidur sampai sekarang. Bagaimana Islam? Sebab saya kata Islam ini dia dah baik, dia baik. Dia tidak perlu untuk diperbaiki lagi. Zat dia itu sudah baik. Maka kalau anda nak, sebab itu minta maaf saya sebut, kalau ada orang kata Nabi berpolitik, politik. Pasal politik itu selain dari maksud, dari dalam konteks dipanggil pemahaman secara dipanggil istilah, dia ada dari sudut bahasa dan dari sudut syarak. Dari sudut syarak, iaitulah dari sudut syarak, saya dah tutup dah ni, iaitulah kuasa untuk menjaga kebajikan masyarakat. Itu yang dikatakan politik dalam Islam. Politik dari sudut bahasa pun sudah mengandungi makna baik dan membaik pulih. Maka sebab itu, itulah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada satu benda yang Nabi bawa merosakkan keadaan. Jadi saya rasa anda faham secara mudah apa itu politik. Kalau tak faham juga, maknanya anda mungkin tak ada bahagian untuk masuk syurga. Pasal saya tadi nak bawa tadi contoh, saya sekejap saya buka dalam surah Hud. Pasal politik ini, pemerintah ini untuk menerima Islam ni, dia berkaitan dengan syurga dan neraka. Kok mana pun dia pergi, dia sampai satu masa dia akan bercakap tentang syurga dan neraka. Contoh saya sebut. Saya baca ni mana tadi? Okey. Contoh dia. Okey, contoh saya baca sikit dan saya terjemah secara mudah. Ceritanya panjang, saya ambil contoh. Walamma ini ceritanya Nabi Syuaib dengan kaum dia. Saya dah potong banyak juga cerita Nabi Syuaib dengan kaum dia. Nabi Syuaib kita tahu ceritanya masalah ekonomi masalah ekonomi. Walamma jaa amruna najjayna Syuaiban walladzina amanu. Bila Nabi sudah datang membawa dakwah Islam, politik Islam, kita terjemahkan dalam konteks moden, mereka engkar bila diberi amaran dan bila sampai keputusan Allah, kami selamatkan Syuaib walladzina amanu. Kami selamatkan juga orang yang beriman. Bi rahmatin minna, dengan rahmat kami, wa akhazatil ladzina zalamus sayhah. Maka kaumnya itu telah ditimpa dengan satu tempikan bala yang itu berlaku. Sekarang tak berlaku begitu. Fa asbahu fi diyarihim jasimin. Maka mereka pun bergelimpangan mayat di atas muka bumi. Tak sempat nak lagi mana. Bala Allah tu turun. Ka'allam yaghnau fiha ala bu'dan li Madyana kama ba'idat li Samud. Mereka tak boleh nak buat apa-apa. Ka'allam yaghnau fiha, tak sempat nak uruskan diri. Ala bu'dan li Madyan kama ba'idat Samud. Jauhlah masyarakat Madyan seperti mana masyarakat Samud dari rahmat Allah SWT. Baik. Negara ada kena-mengena dengan Allah. Walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin. Kami beri kepada Musa juga ayat-ayat dan juga mukjizat-mukjizat yang jelas, tanda-tanda yang jelas. Ila fir'auna wa mala'ihi, berdepan dengan Fir'aun dan pembesar dia. Fattaba'u amra fir'aun. Tiba-tiba pembesar itu lebih suka untuk mengikut Fir'aun. Wa ma amru fir'auna bi rasyid, padahal perintah Fir'aun itu
Tak betul pun Allah kata. Yaqdumu qaumahu yaumal qiyamati fa'awradahum an-nar. Hari kiamat masyarakat ini akan datang. Yaqdum, tak boleh sembunyi, mesti keluar dari kubur datang. Maka mereka akan dihimpunkan ke dalam api neraka. Wabi'sal wirdul mawrud. Itulah seburuk-buruk tempat untuk tempat pengembalian. Sebab itu bila cakap politik, kalau ada orang kata jangan kaitkan dengan dosa dan pahala, orang itu sebenarnya dia cuba menipu diri dia sendiri tentang Al-Quran Karim yang telah diturunkan oleh Allah untuk membaik oleh sistem kehidupan bermasyarakat melalui seorang ataupun melalui adanya kerajaan yang berkuasa. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan yang benar datang daripada Allah. Yang kurang itu dari kelemahan diri saya sendiri.